Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, sekejap. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Lela White Lily. Kita terus dengan kisahnya. Kisah ni adalah pengalaman saya sendiri masa umur 17 tahun dulu dan terjadi dekat satu kawasan dekat Perak sana. Nak dijadikan cerita kan, ada seorang kakak ni dia ada 2 orang anak tau. Dan anak dia yang sulung tu umur dalam lebih kurang 2 tahun lebih lah macam tu. Dan yang kecil pula belum setahun pun. Mungkin dalam 9 ataupun 10 bulan lah macam tu. Disebabkan diorang laki bini ni bekerja, jadi memang diorang akan cari orang untuk jagakan anak diorang ni lah. Kisahnya, makcik yang jagakan anak diorang sebelum ni nak pindah, nak balik ke kampung semula lah. Jadi tak adalah orang yang nak jagakan anak-anak diorang tu. Kebetulan kan, diorang ni memang rapat dengan arwah atuk saya. Dan atuk saya tu bomoh tau bang. Dan boleh kata terkenal jugalah kat dalam kampung ni. Semua orang kampung saya ni memang kenal sangat dengan arwah. Jadi, atuk saya lah yang rekomenkan saya kerja dengan diorang tu. Masa tu kan bang, merasalah juga saya kerja dengan gaji sebulan RM150 aja. Dengan gaji yang melampau banyak tu, saya ni bukan setakat kena jaga budak kecil 2 orang tu je. Tapi siap package bang, kena jaga mak diorang juga. Dah lah mak diorang tu sakit jantung. Saya kenalah duduk dekat rumah mak diorang tu tau. Sambil-sambil jagakan anak 2 orang tu, saya kena juga jaga mak diorang. Biasanya kan, pagi-pagi lagi sebelum diorang pergi kerja, diorang akan hantar anak diorang dekat rumah mak diorang ni lah. Kalau nak cerita pasal mak diorang ni, saya rasa baiklah kita letakkan nama je lah. Okay? Tapi ni bukan nama betul-betul tau. Ini nama samaran yang abang KSM bagi. Okay? Nama dia kita letakkan Nek Yah. Nek Yah tu memang dah tua sangat lah. Sampaikan dia nak jalan pun dah tak larat dah. Yelah, umur pun masa tu dah 80 lebih. Dulu, masa sihatnya Nek Yah ni, dia bidan tau. Ramai jugalah orang kampung ni gunakan khidmat Nek Yah. Masa saya kerja dekat rumah Nek Yah ni, hari pertama je dah kena buat macam-macam kerja dah. Korang faham-faham je lah Orang tua ni, anak-anak pula perempuan, memang suka membebel aja kerjanya kan. Memang tak boleh nampak saya duduk sekejap pun. Ada aja yang tak kena tau. Dekat mata dia tu macam rimas sangat tengok saya kan. Macam serabut je gitu. Yelah, kita kan masa tu baru umur 17 tahun. Macam-macam benda yang saya tak tahu nak buat. Masa tu lah saya baru dapat belajar. Nek Yah lah yang ajarkan. Nek Yah ni pada saya lah memang jenis nak semuanya perfect aja tau. Even kalau nak jemur baju pun, dia tak nak nampak kedut sikit pun. Kalau boleh, baju yang dekat ampaian tu, dia nak kata je. Sikit kedut pun tak nak tau. Sapu sampah pun nak kena sapu sampai habis. Kalau saya menyapu tu, dengan bawah-bawah tikar getah sekali, dia suruh sapu tau. Kalau boleh, sebiji pasir pun dia tak nak ada kat lantai. Rumput-rumput dekat tepi rumah tu pun saya kena cabut juga. Cabut pakai tangan je tau bang. Dah tu dia suruh saya jadi tukang kebun pula. Keliling rumah dia tu, dia suruh saya tanam dengan pokok ubi. Memang kena ragging betul-betul lah bang saya masa tu. Semua benda saya kena buat. Nak tahu tak, kenapa Nek Yah suruh saya tanam pokok ubi ni? Selama saya duduk dekat situ, lauk saya, tu je lah, pucuk ubi dengan sambal tumis ikan. Ikan tu pun kadang-kadang je dapat bang. Itu pun kalau dia tak ada selera nak makan kan. Yelah orang tua kan, kadang-kadang dia tak ada selera nak makan. Kadang-kadang rasa tak nak, dia tak nak makan lah. Lauk tu lah yang dapat kat saya. Kalau tak, memang makan pucuk ubi je lah saya hari-hari. Merana juga tau bang masa saya duduk dekat situ. Korang bayangkan lah bila saya pergi ke jamban aja, mulalah dia marah-marah.
Dia cakap jenuh lah anak dia nak bayar duit air lepas ni lah itulah ini kan. Bila sekarang ni teringat pasal benda ni, memang rasa sakit hati sangat-sangat. Itulah sebabnya saya tahan kerja dengan diorang tu sebulan lebih aja. Okey, kita masuk pula kisah seram dia. Biasanya, Nek Yah ni sebelum tidur, dia mesti akan pakai makeup dulu tau. Pakai lipstick merah terang benderang, rambut dia sanggul elok-elok, siap pakai kebaya lagi tau. Saya ni, pelik lah kan. Dah kenapa pula dengan dia ni? Nak bangun sendiri pun tak larat. Oi, ni kalau time nak tidur, siap nak berdandan-dandan bagai ni dah kenapa kan? Nek Yah tu bukannya ada suami pun. Suami dia tu dah meninggal lama dah bang. So, satu malam tu, saya pun beranikan diri lah. Saya pun tanyalah dekat Nek Yah. Nek, orang nak tanya sikit lah. Tapi nenek jangan marah tau. Orang tanya je. Apa dia? Tanyalah. Kenapa dah malam-malam macam ni Nek nak pakai cantik pula? Pakai bedak tebal-tebal, pakai gincu lah. Nenek bukannya nak pergi mana pun. Kan ada kat rumah je ni. Engkau ni. Mana kau tahu? Kau kan budak-budak lagi. Aku nak cantik ni sebab nak bangun pagi esok. Kenapa dengan esok pagi ni? Engkau ni banyak tanya pula lah. Dah, budak-budak mana tahu apa. Dah. Kau pergi sana. Yang kacau aku. Sibuk aja budak ni lah. Dan lepas daripada tu, saya terus tak tanyalah. Bila saya tidur, saya selalu terjaga tengah-tengah malam tau. Dan saya akan dengar lah. Nek Yah ni duk bercakap seorang-seorang. Tapi, saya tak nampak dia lah. Yelah, Nek Yah kan tidur dalam bilik. Saya pula tidur dekat ruang tamu depan bilik dia. Dia bercakap tu kan, serius tau bang. Memang macam bercakap seorang-seorang aja. Dengan cara dia macam berbisik-bisik macam tu. Dengar pun macam dia bisik macam romantik-romantik lagi tu kan. Tapi saya tak dengar jelas lah apa yang dia kata. Lagi satu kan, bila saya tidur tu, Nek Yah tak kasih saya guna bantal pun tau. Dia cuma kasih saya pakai bantal kecil yang untuk sofa tu je. Itu je lah yang saya pakai untuk alas kepala. Dia kata, kalau saya pakai bantal-bantal dia tu nanti, kalau cucu dia balik, geli pula nak pakai bekas saya. Pasal yang Nek Yah bercakap seorang-seorang tu kan, hampir setiap malam saya mesti dengar. Dan saya ni pula memang jenis suka bertanya. Yelah, kita umur 17 tahun, memang semua benda nak tanyalah. Jadi saya pun tanyalah. Nek, malam-malam tu nenek cakap dengan siapa ni? Aku cakap dengan telefon lah. Anak-anak aku nak telefon aku pun tak boleh ke? Kau ni sibuk aje lah. Betul bang, saya tahu memang dalam bilik dia tu ada telefon rumah. Tapi biasanya, kalau Nek Yah bercakap dengan telefon, suara dia memang kuat gila bang. Kalau boleh, dia punya bercakap tu macam nak satu rumah tu dengar dia bercakap tau. Tapi, yang malam-malam saya dengar tu, dia macam bisik-bisik aja. Itu yang saya pelik tu. Pernah satu hari tu, dia suruh saya kemas-kemas almari lama tau. Almari kayu yang jenis tinggi, dah beranai-ranai pun almari tu. Memang dah buruk gila tau. Dan almari ni dia letakkan dekat ujung dapur tu. Masa saya tengah kemaskan almari ni, saya pun panjat lah naik panjat ke atas tu. Konon-kononnya saya nak bersihkan sawang-sawang dia lah. Saya nampak kan dekat atas tu macam ada satu bekas tau. Baru je saya nak usik, nak sentuh bekas tu, kononnya nak bawa turun ke bawah. Cepat-cepat Nek Yah terjerit tau. Macam dia langsung tak bagi saya nak usik benda tu. Saya dah syak dah kan. Mesti ada benda yang dia sorok kat dalam tu. Dan lepas daripada hari tu lah, setiap malam macam-macam bunyi yang saya dengar kat dalam rumah tu. Satu malam tu, tiba-tiba je, Nek Yah sesak nafas tau. Kelang kabut dah saya kan. Saya pergi lari rumah jiran nak minta tolong. Nasib baiklah jiran tu dia ada kereta bang. Dialah yang bawa Nek Yah tu pergi ke hospital. Masa Nek Yah dekat hospital kan, saya jugalah yang kena duduk kat hospital, kena jaga dia kan. Dan itulah first time saya tidur kat hospital bang. Nasib baik tak lama dia kena tahan ward. Esoknya tu dia dah boleh balik dah. Bila dah balik rumah kan, Nek Yah dah terbaring je lah dekat kursi malas tau. Sebab dia memang masih tak sihat lagi sebenarnya. Tapi dia sibuk sangat nak balik kan. Jadinya
Dia pun balik tapi dia terbaring je lah. Yang peliknya, masa dia terbaring je dekat atas kursi malas tu, setiap benda yang saya buat dekat dapur tu, dia macam tahu-tahu aja tau. Dia baring dekat kursi malas tu dekat depan, dekat ruang tamu. Dapur tu jauh tau. Jadi apa yang saya buat dekat dapur tu, dia macam boleh nampak, dia macam boleh dengar, dia macam boleh tahu. Kalau macam ada benda yang tak kena je, dia jerit lah daripada depan tau. Pernah sekali tu, saya memang dah penat sangat tau. Lepas saya tu dah kemas-kemas rumah, dah sapu lantai, dah cabut rumput apa semua, saya baru je mandikan budak 2 orang tu. Boleh pula cucu dia yang kecil sekali tu berak. Jadi saya pun cubitlah sikit buntut dia kan. Budak kecil tu tak menangis pun. Tapi Nik Yah daripada depan tu dah terjerit-jerit bang marahkan saya. Itu yang pelik tu. Macam mana dia boleh tahu benda ni kan? Pernah sekali tu, saya curi makan oat dia tau. Yelah, kita kan orang susah bang. Bila tengok oat tu, saya pun nak tahu juga, nak rasalah juga rasa dia macam mana. Saya pun buatlah sikit, setengah cawan je pun. Dah siap bancuh tu kan. Sebab saya takut dia tahu kan. Saya minumlah cepat-cepat. Benda macam ni pun dia boleh tahu bang. Padahal dia kat depan. Dia dah terjerit-jerit kat saya. Tu jangan makan makanan aku lah. Itu anak aku belikan. Engkau ni pandai aja makan makanan aku tu. Budak ini. Bila dah dengar macam tu, saya minta maaf je lah. Nak buat macam mana lagi, kita dah makan dah kan. Sebenarnya kan, banyak lagi lah benda-benda yang pelik jadi masa saya kerja dekat situ. Nek Yah tu dia macam ada benda yang beritahu dia tau. Apa benda aja yang saya buat dekat dapur tu. Lepas dah sebulan lebih saya kerja dekat situ, saya pun dah tak tahan sangat. Jadi saya minta nak balik rumah je lah. Tapi diorang tak kasih tau. Siapa je yang tahan bang? Dia buat kita ni dah macam kuli dah. Siap diorang anak beranak hina-hina saya lagi tau. Dia kata apa? Dah tahu miskin tapi tak nak kerja. Masa tu kulit saya ni hitam sikit. Adakah diorang panggil saya ni budak Hindu? Tapi kan, last-last tu diorang hantar juga saya balik lah. Lepas saya dah balik tu, setiap hari saya bangun tidur aja mesti ada kesan lebam-lebam dekat perut saya. Sampailah benda ni mak saya tahu tau. Arwah atuk lah yang ubatkan saya. Dan Alhamdulillah, lepas atuk saya ubatkan tu, hilang dah semua gangguan-gangguan tu. Kalau tak, setiap malam bang, saya mimpi yang pelik-pelik aja. Rupa-rupanya kata atuk saya lah, ada benda yang ngikut saya. Benda ni pun dah lama jadi dah sebenarnya. Dengar cerita pun nenek tu dah meninggal lama dah. Al-Fatihah lah untuk dia kan. Rasanya dalam cerita ni saya tak ada buka ayat sesiapa kan. Sebab saya tak ada sebut pun nama sesiapa. Korang pun tak kenal dia orang tu kan. Dan itu je lah kisah saya ni. Kisah hidup saya yang boleh dikatakan agak misteri jugalah. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Kisah Nek Yah ni kan. Nek Yah ni dulu bidan rupanya. Itulah. Mungkinlah orang zaman-zaman dulu kan kalau bidan-bidan ni dia mungkin ada ilmu-ilmu sikit kan. Jangan kata awak lah. Abang KSM sendiri pun ada jumpa orang yang macam ni kan. Kita pergi rumah dia. And then dia boleh cerita. Dia boleh buka story. Yang rasa-rasanya kita tak pernah cerita pun kat sesiapa. Dan kita balik rumah dia tu pun setahun sekali aja. Macam mana dia boleh tahu cerita-cerita macam tu kan? Itulah memang mungkinlah orang-orang tua zaman dulu memang ada ilmu yang begitu agaknya. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ni datangnya daripada Mimi Na Batengi. Cerita dia pasal apa? Jom kita dengar kisah daripadanya. Saya ni berasal daripada keluarga yang besar tau. Dan saya ada 11 adik-beradik.
Terus teranglah saya katakan, keluarga kami ni keluarga miskin. Daif lah senang kata kan. Dalam satu hari tu, kadang-kadang nak dapat makan nasi sekali pun susah bang. Kalau dah dapat makan tu kan, memang rasa macam, oi beruntung sangat lah, rasa seronok sangat-sangat. Dalam sehari tu kan, sekali je kami boleh dapat makan nasi. Itu pun siapa cepat dia dapat. Selebihnya, kami akan makan ledik dengan ubi kayu je lah. So, setiap harilah kita orang adik-beradik ni memang tahan lapar je lah. Berkeroncong je lah perut kami. Jadi, korang nak tahu tak apa yang saya buat? Setiap hari kan, saya dengan kawan saya ni, kira geng saya lah, kawan baik saya dia ni lah. Kita orang akan pergi merayap dekat rumah-rumah dekat Felda ni. Dan biasanya masa kami mulakan projek kami ni pada siang hari lah. Kita orang akan pergi, Ricky, pergi tengok-tengok lah rumah mana yang depan dia tu ada pokok buah. Dan biasanya rumah-rumah dekat Felda ni dia orang akan tanam lah pokok buah dekat depan rumah kan. So, malam nanti kami akan datang semula untuk curi buah tu. Bukannya banyak pun kita orang ambil setakat untuk ala-ala perut aja. Masa tu kan, kebanyakan rumah-rumah yang ada dekat Felda ni, dia orang akan tanam pokok rambutan tau. Kira memang musim buah rambutan lah macam tu kan. Jadi, masa siang tu, kita orang akan jalan lah. Round kan, keliling kawasan Felda tu, aim lah. Mana satu rumah yang kita orang nak pergi malam tu. Kita orang ni bukannya tak pernah jumpa pun tuan rumah. Konon-kononnya jumpa tu niat baik kan. Nak minta lah sikit buah nak buat makan. Tapi, bila kita minta tu, bukannya dia orang kasih pun bang. Siap kena halau, kena baling batu lagi ada lah. Dah tu nak beli memang tak mampu kan? Jawapannya memang mencuri ajalah. Biasanya kan orang dulu-dulu dia akan tulis dengan kapur makan tau. Dekat pangkal pokok tu dia macam akan buat tanda kat situ tau. Yang menandakan yang pokok tu ada penjaga. Maksudnya lah dia konon-konon bila dia tulis macam tu kita yang nak mencuri ni nampak pokok ni ada penjaga lah. Jadi kita takut nak mencuri. Tapi bagi kita orang yang memang dah biasa duduk dalam hutan ni kan tak rasa takut pun. Boleh kata hari-hari lah kami tengok hantu. Kita orang lagi takut perut lapar daripada nampak hantu ni sebenarnya. Okeylah, nak dijadikan cerita kan, satu malam tu, kita orang dah aim dah rumah yang mana kita orang nak tuju. Lepas dah pastikan tuan rumah tu dah tidur apa semua, lampu pun dah tutup, kita orang pun apa lagi, masing-masing dah standby lah. Tengok je, pap, dia tutup lampu kan. Kita orang terus, pap, berlari, pergi dekat pokok rambutan dia tu, panjat terus, naik atas pokok tau. Sebab tak nak kantul, dekat atas pokok tu kan dah ada rimbun-rimbun daun kan, orang tak nampak. So, masa ni, saya berdua dengan kawan saya itulah. Dan kebetulan pula, masa tu tengah musim buah rambutan, memang banyaklah buahnya kan. Kita orang pun petik, letak dalam beg plastik tau. Sambil-sambil tu, mana yang kutip masuk dalam plastik, masuk juga. Mana yang kita orang sempat masuk mulut, kita orang masuk mulut jugalah kan. Tiba-tiba kan, masa kita orang tengah leka-leka dekat atas pokok ni, kami nampak ada api tau. Dan muncul dekat ujung ranting pokok tu. Dan mulanya tu, dia besar macam api mancis je bang. Tapi, makin lama dia jadi makin besar dan makin lama jadi makin besar. Sampailah bola api tu dah besar macam pinggan tau besar dia. Dan kawan saya ni pula memang jenis tak tahu takut kan. Cepat-cepatlah dia keluarkan lighter dia tu. Sambil kawan saya bawa keluar lighter dia tu, dia bebel-bebel lah sendiri. Alah, setakat kau ni aku tak takut lah. Aku pun ada api juga. Ni. Kau nak lawan lah. Jom kita lawan, jom. Bila dah kawan saya hulurkan api lighter pada bola api tu, bola tu dia jadi lagi besar tau. Makin besar dan makin besar. Yang kelakarnya kan, kawan saya ni boleh pula melayan kan. Bila bola api tu jadi lagi besar dan dia besarkan lagi api lighter itu. Dan kemuncak dia, bila bola api tu dah terlalu besar, sampai terbakarlah semua daun-daun kat situ kan. Masa tu kan, saya nak menjerit jugalah panggil kawan saya, suruh turun. Tapi yelah, kita kan tengah buat kerja, tengah jalan job kan. Takkan saya nak menjerit pula. Buat kantor bodoh aja nanti kan. Masa ni saya dah turun kat bawah tau. Kawan saya tu masih lagi dekat atas pokok. Dia boleh main acah-acah pula dengan bola api tu. Lama-lama kan, saya daripada bawah ni nampaklah. Bola api tu jadi macam makin kecil dan hilang macam tu je. Barulah saya tahu yang sebenarnya
Fungsi bola api tu, dia untuk nak menakut-nakutkan kita ni je lah. Bila kita panik nanti kan kita akan terjerit-jerit buat bising. Masa tu lah nanti tuan rumah boleh tangkap kita kan. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba je, pam! Selipar Jepun bang, selipar Jepun yang keras tu hinggap atas kepala saya tau. Saya pusing tengok, rupanya tuan rumah tu yang baling saya. Saya rasa lah, mungkin lah hantu tu lah yang pergi kejutkan tuan dia lah agaknya kan. Tuan rumah tu punya balingan memang tepat betul. Tepat kena kepala saya. Sampai biulah saya juga bang 3 hari 3 malam. Tapi saya seorang je lah yang kena kan. Sebab kawan saya tu ada dekat atas pokok lagi. So selamatlah dia dekat atas tu. Sebelum tuan rumah tu sempat pakai selipar nak kejar kami tu, kita orang lagi cepat, lagi cekap. Kita orang dah berlari jauh dah. Dah tu takkan nak tunggu tuan rumah tu sampai situ pula baru kita orang nak berlari kan. So, berlari punya berlari. Akhirnya kami pun sampailah dekat rumah. Malam tu kan sebab takut kena kejar dengan tuan rumah tu, kawan saya lepaklah dekat rumah saya. Sambil-sambil kita orang bagi-bagikan hasil malam tu, kawan saya pun tanyalah dekat saya. Dalam banyak-banyak buah apa yang kau rasa paling sedap kau ni, apa punya soalan lah kau ni? Dah tentulah buah markisa. Takkan itu pun kau tak tahu? Salah. Apa pula buah markisa punya? Buah markisa sedap apa benda? Tak sedap pun aku rasa. Buah curi lah yang sedap. Sebab kau dapat makan tu, lepas kau dah kena balingan selipar. Itu yang jadi sedap tu. Saya masa ni kan rasa macam nak terajang aja dia ni. Tapi saya sabar je lah. Tak apalah tunggu esok pula kan. Hari ni mungkinlah hari saya. Mana tahu esok pula hari dia kena balingan selipar. Macam tu je lah bang. Kita orang hari-hari dekat kampung tu. Setiap malam kita orang akan buat kerja mencuri buah ni. Lepas satu rumah kita pergi, esoknya kita cari rumah lain pula. Sampailah saya dapat kerja jaga lembu tau. Masa tu saya dah tak mencuri lagi lah. Sebab dah dapat gaji kan. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik? Kan? Kisah pengalaman zaman-zaman dulu. Curi buah rambutan ni. Bila dah curi buah rambutan tu, tiba-tiba nampak pula makhluk bola api. Pasal bola-bola api kan, orang kata bola api ni dia macam penanggal kan? Tak tahulah kan. Macam mana pula daripada bola api tu, dia boleh bertukar rupa jadi penanggal. Kalau siapa tahu nanti komen kat bawah. Okey, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang ketiga pada hari ini datangnya daripada Hassan Mahmud. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Assalamualaikum semua. Saya nak tanyalah pada yang ada ilmu mengenai gangguan makhluk halus ni. Saya pun tak pastilah apakah yang kita orang alami ni gangguan daripada makhluk halus ataupun memang kita orang ni cuai sendiri. Okey, macam ni cerita dia. Sejak beberapa tahun ni, kita orang selalu kehilangan barang. Barang yang selalunya hilang ni adalah barang yang kami memang betul nak guna lah. Bila nak guna aja, masa tu lah barang tu hilang pula tau. Saya ambil contoh satu barang kunci spare bilik saya. Ada sekali tu, saya terkunci pintu bilik saya daripada dalam. Dan mulanya tu saya pun okey je lah kan. Tak adalah nak kata panik ke apa. Sebab saya memang dah tahu saya ada simpan kunci spare. Tapi kan bang, bila saya cari kunci spare saya tu, tak jumpa pula tau. Padahal kunci tu saya memang tak usik pun. Tak pernahnya saya usik. Memang simpan dekat situ aja. Bila dah cari-cari tak jumpa ni, habislah satu rumah tu saya selongkar, kungkang. Tapi tetap juga tak jumpa tau. Dan masa ni, bukan saya seorang aja yang cari kunci tu. Mak saya pun tolong cari. Ayah saya pun tolong cari juga. Tapi hampir bang,
Akhirnya kita orang pun dah buntu dah, tak tahu nak cari kat mana lagi kan. So terpaksalah kami panggil tukang kunci untuk nak pecahkan kunci tu dan gantikan dengan kunci yang baru. Elok je tukang kunci tu punya kerja buat kan. Saya nak ambil duit, bukalah laci saya. Dekat tempat saya simpan kunci tu jugalah kan. Buka laci tu, nak ambil duit, capai beg duit, keluarkan beg duit, pululah bayar kan. Bayar kat tukang kunci. Bila dah bayar, saya nak simpan balik beg duit saya kan. Tengok-tengok dalam laci tu, elok je bang kunci saya dekat situ. Padahal dah berpuluh-puluh kali dah saya cari kat situ. Boleh pula tiba-tiba je muncul. Mau tak menyirap saya kan. Itu yang buat saya geram sangat tu. Dah lah beratus juga habis kena bayar tukang kunci kan. Benda ni kan bukan jadi sekali je tau. Banyak kali jugalah barang-barang dalam rumah ni hilang macam tu aja. Nanti kan bila dah hilang tu kan, lepas 2-3 hari nanti jumpalah balik semula. Tapi kejadian yang paling mencemaskan adalah waktu rantai emas mak saya hilang tau. Padahal mak saya simpan tu dekat tempat biasa, memang dia simpan kat situ. Sejak daripada kami duduk dekat rumah tu, ada kat situlah mak saya simpan rantai emas dia tu. Dan rantai emas ni rantai pusaka. Memang mak saya jarang sangatlah nak pakai rantai tu kan, sebab dia terlalu besar tau. Bila dah hilang tu kan, memang pucat habislah muka mak saya. Sebab takut nak beritahu kat arwah abah kan. Sebab rantai ni dibagi oleh nenek belah abah pada mak saya tau. Itu yang mak saya punya takut masa tu kan. Mak saya dah siap buat solat hajat lagi, nak minta petunjuk kat mana rantai emas tu kan. Dalam masa yang sama, mak saya ni diamkan je lah. Dia macam rahsiakan je lah perkara ni. Kalaulah arwah abah saya tahu masa tu kan, memang teruk mak saya kena agaknya kan. Tapi yang peliknya, lepas lebih kurang 6 bulan lah rantai tu hilang tiba-tiba je rantai tu muncul balik dekat dalam simpanan mak. Padahal dah beratus kali dah mak saya cari kat situ. Kita orang ni nak syak siapa pun macam susah juga kan. Sebab yang duduk dekat dalam rumah tu cuma kita 3 orang aja. Mak, saya dengan abah. Siapa lagi yang ada kat dalam rumah tu? Dan dah lama tu kan, benda tu last lah kira macam jadi yang paling grand sekali lah kan. Dah lama dia senyap je tau. Tak ada barang hilang pun. Tiba-tiba baru-baru ni jadi lagi tau. Hari ni jadi lagi. Dan kali ni yang hilang tu kasut mak saya pula. Cerita dia macam ni tau. 2 hari lepas, mak saya ada beritahu saya lah yang kasut dia tu dah tak selesa. Bila dia nak pakai, kaki dia akan jadi rasa sakit lah. Jadi mak pun minta lah saya belikan yang baru. Saya masa ni yelah mak dah mengadu kan, saya pun okeykan ajalah. Belum sempat pun saya gantikan kasut mak tu. Tiba-tiba semalam mak saya cek, kasut ni dah hilang dah. Padahal mak memang ingat sangat kasut tu ada letak dekat situ lah kan. Kasut tu sebenarnya memang dah lama dah mak tak pakai. Ada je dekat dalam almari tu. Last mak pakai kasut tu 2 tahun lepas tau. Lepas tu dah tak pakai dah. Dan bila saya dengar mak cerita macam ni, saya pun pergilah buka almari tu. Segala-gala khazanah yang ada dekat dalam tu, semua saya keluarkan bang. Tapi kasut tu memang tak ada tau kat dalam tu. Saya pun dah kusut kan cari tak jumpa. Saya pun fed up jugalah. Jadi sengajalah saya cakap macam ni kuat-kuat tau. Hey, ini entah-entah ni, dia punya kerja jugalah ni. Kan mak kan? Hari tu dia pinjam rantai mak. Nasib baik dia tahu pulang. Itulah tu. Suka sangat pinjam barang orang. Ni nanti kasut aku tu pulang semula tau. Masa ni mak saya pun kira mainkan peranan jugalah. Pandai jugalah berlakon mak saya ni kan. Lepas daripada tu kan, kita orang terus buat hal macam biasa je lah. Memang tak fikir langsung pasal kasut ni. Tiba-tiba je hari ni, waktu kita orang nak keluar pergi beli kasut untuk mak tu, buka je almari kasut tu, terpampang depan mata, elok je terletak kasut tu kat situ. Terus, mak saya panggil saya tau. Saya pun tengok lah kat dalam tu. Memang betul bang. Memang betul kasut tu ada kat situ. Dan itu memang kasut mak saya. Entahlah saya pun tak pastilah kenapa benda macam ni boleh jadi. Nak kata kami ni lalai ke ataupun memang korang semua pun ada jadi macam ni juga. Ada yang tahu tu bolehlah komen ya. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga dan terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan.
Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau ada tersilap kata ataupun tadi tu ada terkasar bahasa ke, harap sahabat semua dapat maafkan Abang ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.